الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, daripada firman Allah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih, hingga akhir ayat. Muka surat sebelah, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada firman Allah, tentang firman Allah ta'ala, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqa, maka bertalaqi oleh Adam, maksudnya bertemu, mendapat oleh Adam, itu makna bertalaqi lah. Talaqi oleh Adam mir rabbih, daripada Tuhannya, kalimatin, akan beberapa kalimat. Tu. Jadi maksudnya yang nak dibahas ini ialah kalimat itu apa dia, murad dia. Fataba alaih, maka bertaubatlah. Maknanya Adam alaihissalam di atasnya, hingga akhir ayat. Maka dijawab akan radhiyallahu an, bahawasanya kalimah itu iaitu firman Allah Ta'ala. Murad dengan kata kalimah dalam ayat ni ialah firman Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana, hingga akhir. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tu makna setengah daripada tafsir kepada murad dengan kata kalimat. Makna bertaubat, maka bertaubatlah. Maknanya dia di atasnya. Maksudnya makna Nabi Adam alaihissalam, maknanya mendapat kalimah ni. Ini sebagai satu wasilah yang Allah Ta'ala beri kepada dia untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian dan kata kil pula, iaitu subhanallah. Itu ada khilaf lah, mana tentang kalimat di dalam ayat ni. Setengahnya mentafsirkan dengan lafaz Rabbana zalamna anfusana, setengah daripada doa-doa yang sangat biasa dibacakan oleh kita, yang diambil daripada Quran. Dan setengah kil pula mengatakan subhanallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mana maha suci Allah, dan dengan kepunyaan engkau, dan maha barakah mana namamu, dan maha tinggi kesungguhanmu. Wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi, mana aku telah menzalimi akan diriku sendiri, maka ampunlah bagi aku. Sesungguhnya tidak boleh memberi keampunan bagi dosa itu melainkan engkau, ya Allah. Tu setengah. Tu makna kil yang kedua murad dengan kalimah tu ialah lafaz ni. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pula, sembah Adam, berkata Nabi Adam alaihissalam, Ya Rabb,
tiadakah engkau tiupkan di dalam ruh daripada ruh Tuhanku, firman Allah, bahkan sembahnya Adam AS, tiadakah Tuhanku daripada daku, tiadakah Tuhanku dudukkan daku di dalam syurga, dalam syurga kamu. Firmannya, bahkan sembah Nabi Adam AS, ya Tuhanku, bahawasanya aku taubat kepada engkau dan aku baikkan taubatku. Adakah kembalikan dia aku kepada syurga? Firmannya, bahkan. Jadi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tafsir dia, kalimat itu ialah dialog di antara Nabi Adam AS bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Nabi Adam mengambil maknanya pengakuan daripada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan terima dia semula dan memasukkan dia semula ke dalam syurga. Maka itu daripada Ibn Abbas tentang ayat mana kalimat perkataan ataupun lafaz kalimat di dalam firman Allah Ta'ala tadi, fatalaqa adama min rabbih kalimatin. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada firman Allah Ta'ala juga, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apa maknanya? Ini makna tafsir kepada ayat-ayat lah. Maka jawab radhiyallahu anhu bahawasanya iaitu menyuruh orang lain dengan pekerjaan yang tiada ia kerjakan. Suruh orang lain buat tapi dia tak ada buat. Tu dia samalah juga dalam surah As-Saff itu. Mana kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Mana besarlah kemarahan Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala, mung duk berkecek bahagian hak mung tak ada buat. Kita duk suruh orang buat tapi kita tak ada buat. Tu. Maka memberi nasihat bagi orang yang lainnya, menipu daya bagi dirinya. Orang panggil tipu daya. Orang lain dapat manfaat, kadang-kadang di antara orang yang menerima perkataan dia tu ambil manfaat, beramal dengan suruh dia. Dia sendirinya makna tak beramal. Tu dia panggil tipu daya, makna tipu diri sendiri. Tu. Maka orang panggil makna dalam dakwah, dalam etika dakwah, maksudnya kita nak suruh orang tu kita kena buat dulu. Lari orang jangan buat, kita jangan duk buat. Cumanya di sana dia ada pula satu sisi yang lain pula, dalam bab menegur ataupun melarang orang melakukan maksiat. Walaupun seorang tu dia buat maksiat tu, maka berkewajipan juga dia melarang maksiat tu kepada orang lain. Supaya tidak berhimpun dua maksiat. Yang pertamanya dia buat maksiat tu, yang kedua dia tu tak lari orang buat maksiat juga. Tu. Itu makna dari segi hukumnya begitu. Tapi dari segi orang panggil dakwah, adab dakwahnya, nak lari orang, kita sendiri jangan buat. Nak suruh orang buat, kita sendirinya kena buat jugalah. Tu. Baru dia panggil munasabah. Maka tetapi kamu yang demikian, padahal kamu membaca akal Quran, maksudnya muduk kecek saja buat tak ada, tak ada buat. Jadi sedangkan kamu membaca Quran, tu. Mana Quran menyuruh kamu buat, suruh orang lain buat dan kamu juga kena buat. Tu makna kemurkaan Allah Ta'ala seperti dalam surah As-Saff itu juga. Mu baca Quran, mu tahu tu yang marah, mu kecek saja mu tak buat. Mu tahu sangat, mu tahu cerak, tapi mu duduk dalam keadaan hal yang demikian. Tu. Ini ayat ni maksudnya ialah tempelak. Allah Ta'ala menempelak kepada orang yang hanya pandai menyuruh saja sedangkan dia tidak berbuat dengan apa dia suruh orang lain buat. Maka macam mana orang lain nak buat? Dari segi kesan memang tidak akan jadi. Kerana maknanya kecek mana perbuatan kita tu lebih berkesan. Maknanya kita tak suruh orang buat, kita buat. Itu boleh jadi orang panggil orang boleh orang panggil buat dengan sebab tengok kita buat. Tapi kalau kita suruh saja kita tak buat, itu menjadi satu alasan yang kuat untuk orang lain juga tidak buat. Wak sabit di atas diri kita. Tu. Sebab benda baik ni maknanya manusia walaupun dia terima dalam hati dia molek, dia ialah kahwin tak buat pun tak ada apalah, dia membuatlah. Kahwin nak tuduh rakyat. Jadi maknanya terada dia mau fikir molek kahwin rakyat. Molek memang orang terima, molek tak molek tu. Tapi saat inilah bila tidak ada contoh daripada kita agak payahlah. Itu maksudnya untuk jadi orang panggil berkesan pada dakwah memang tak dapat tidak. Kerana dia kemuncak kepada dakwah, kita kena pegang kemuncak kepada dakwah ialah uswatun hasanah. Dia duduk situ. Susuknya akhirnya uswatun hasanah ini
dia akan jadi jami', jadi latah syamil kepada semua orang. Kalau kata dakwah ni makna kecek, ceramah, pidato, tidak semua orang boleh. Tu. Tapi menunjukkan contoh yang baik, semua orang boleh buat. Bermakna semua orang tu, kalau dikatakan semua umat Islam itu sebagai du'a atau sebagai da'i, maka itu munasabah. Kerana semua orang boleh buat. Boleh berdakwah kepada manusia yang lain. Sebab kemuncak kepada dakwah itu ialah uswatun hasanah, supaya berlakunya qudwatun hasanah. Qudwatun makna ikutan yang elok. Hasil daripada model, hasil daripada demo. Demo maksudnya contoh, sampel yang baik yang telah ditunjukkan. Sebab itulah Nabi SAW dia datang kepada kita kalau kita nak simpulkan dia, kita nak buat cetum, dua cetum besar agak Yang pertama, Nabi nak mari mengajar kita jadi manusia. Jadi manusia tu maksudnya jadi hamba Allah Ta'ala. Kerana manusia-manusia ni ialah satu bangsa makhluk yang sengaja Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala pilih untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia tak jadi hamba Allah Ta'ala, dia bukan manusia dah sebenarnya. Sebab tujuan Allah Ta'ala buat manusia untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi Nabi mari kepada kita, nak ajar kita macam mana nak jadi hamba dan nak demo. Demo maksudnya nak tunjuk. Nak buat contoh macam mana nak jadi hamba Allah Ta'ala. Tu. Ajar saja makna tak cukup. Ajar makna demo. Kemudian di dalam itu masuk jugalah proses makna irsyad. Irsyad itu lebih daripada taklim, mengajar. Irsyad ni maknanya pakar bimbing secara betul-betul cara direct. Tu pakar pegang tangan begitu. Seolah-olah gitulah kalau ajar budak nak menulis gak. Tu dia panggil irsyad. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada firman Allah Ta'ala. Jadi nampak-nampaknya yang kita baca hari ini ialah tentang tafsir ayat Al-Quran. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tu. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ni ada beberapa makna lafaz yang sangat penting untuk kita fahami. Pertamanya hafizu, apa makna muhafazah? Itu makna kitab musalli itu tampil untuk menerangkan, memberi penjelasan huraian yang sangat detail tentang dua perkara dalam bab semaya. Yang pertama iqamatus salah, yang kedua muhafazatus salah. Jadi makna itu kesempurnaan. Jadi hafizu, yang kedua as-salawat, kemudian as-salatul wusta, kemudian makna qum, makna qanitin. Itu ada makna-makna yang tersendiri. Kalau kita nak bahas secara setiap daripada lafaz itu. Pelihara olehmu di atas sembahyang as-salawat. Jadi murad dia semaya 5 lah. Semaya fardu 5 waktu tu. Was-salatil wusta, dan akan adan di atas semaya yang pertengahan. Ini dia panggil ataf khas di atas umum. Tu. Ataf khas di atas umum. Antara daripada nuktah dia, nuktah ni mana tujuan dia ialah iktina ataupun ihtimam, maksudnya dengan salatil wusta tu. Sedangkan as-salatil wusta tu sebenarnya sudah masuk dah dalam kata dalam frasa makna as-salawati. Wa qumu lillah, dan berdirilah oleh kamu, maksudnya mendirikan semaya qanitin. Qanitin makna putus. Qanitin tu ada beberapa tafsir. Qanitin juga makna dia ikhlas. Apa ia selawat al-wusta? Itu persoalan yang dikemukakan. Jadi dia bawa ke ayat ni, kemudian dia angkatkan isu perkataan as-salawatul wusta. Makna as-salatul wusta. As-salatul wusta. Bukan salawatul wusta. As-salah, makna salah, makna saja. As-salatul wusta. Apa ia as-salatul wusta dan apa makna qanitin? Dua dia nak tanyanya. Dia nak tanyanya makna salatul wusta dan juga qanitin. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, as-salatul wusta itu iaitu sembahyang asar. Itu sebagaimana dalam kitab musalli, maknanya kekuatan berada pada sembahyang asar. Maka Syekh Dr. Fatani dalam kitab musalli dia bawa, dia nakalkan, dia titipkan satu kisah. Dia panggil salatu, maknanya salatil khauf. Salah satu daripada kafiat semaya, makna semaya takut, kerana takut yakni silah berlakunya semaya, diturunkan kaifiat salatil khauf itu ialah untuk pertama kalinya ialah untuk semaya sah. Itu kerana dalam kitab musalli itu maknanya ketika muslimin duduk semaya zuhur secara berjamaah mana dengan keadaan biasa-biasa
Makna sembahyang dengan cara biasalah. Jadi makna puak-puak musyrikin daripada kejauhan di dalam medan itu, dalam medan peperangan itulah. Makna mereka mengatakan bahasanya ni orang Islam ni kalau dia semaya dia tak khabar ingat habis dah. Anak bini dia tak ingat dah. Tak apa, lepas pada ni dia semaya pula ni, asal kagak ni. Nanti waktu asal ni kita kerempok. Itu dalam ibarat dalam kitab Musalli. Kita kerempok, mana kita ambush dia masuk duduk semaya. Begitulah orang panggil perancangan yang dilakukan oleh musyrikin. Tiba-tiba bila sampai waktu asar telah turun orang panggil ayat menurunkan kaifiat semaya secara salatul khauf. Maka Nabi pun semaya, orang panggil semaya salatul khauf dengan buat dua saf. Maknanya bergiling ganti makmum itu mengikut Nabi. Maksudnya yang pertama saf yang pertama ikut rokok, saf yang pertama saf yang kedua dalam keadaan memegang senjata tidak rokok lagi. Tu bergiling ganti. Kemudian bangkit saf yang pertama, kemudian saf yang kedua baru rokok ikut Nabi. Tu. Jadi maknanya keadaan umat Islam yang semaya pada semaya khauf, makna asal ini dalam keadaan nizam begitu, maksudnya mereka sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Maknanya ni, kalau sebelum daripada ni semaya zuhur ni orang kafir tengok orang Islam semaya ni, maknanya dalam keadaan biasa tu maksudnya ada waktu semua orang tu pakat rokok, pakat sujud. Masa ni lah boleh ambush. Sekarang sujud pun bergilir-gilir ni sehingga selesai semaya asar itu ni. Lalu orang kafir pun terpinga-pinga, tercengang-cengang. Kerana akhirnya mereka tidak mempunyai peluang ni. Maka Syekh Rafatani dia bawa orang panggil cerita ni untuk nak menguatkan bahasanya Salatul Wusta tu ialah semaya asar. Sebab apa? Sebab Salatul Khauf mula-mula tu itu ialah dengan berkaitan dengan semaya asar. Tu makna Salatul Wusta tu dari segi orang panggil kita nak lutut semaya pertengahan. Semaya pertengahan tu hok 5 waktu tu dia boleh jadi mana-mana. Nak kata maghrib pun yalah, isya pun yalah, subuh pun boleh, zuhur pun boleh, asar pun boleh berlaku ni. Sebab dia ada 5 waktu ni. Jadi hok tengah-tengah gak kapit dua-dua. Jadi tengahlah. Tu. Tapi maknanya mereka itu ada asaslah dalam menyabitkan bahasanya murak dengan kata Salatul Wusta itu makna mana-mana semaya. Pandangan yang popularnya ialah semaya asar, kata setengah semaya subuh, dan makna tu setengah kata semaya subuh. Tu. Semaya asar, dan maka di sana dia adalah bapa semaya asar, bapa semaya subuh, di antaranya kerana semaya subuh tu di antara semaya yang maknanya agak sukar berbanding semaya lain. Asar pun lagu tu juga subuh kerana kita mari daripada tidur. Asar ni orang duduk tengah kali buat kerja dan udaranya semakin sejuk, semakin teduh kalau jaman-jaman kita buat padi jaman budak dulu begitulah. Jadi makna bila kau lah kau petang jadi semakin nyaman, dan itu sangat-sangat menyelesaikan untuk buat kerja. Tu masa ni asalnya orang tengah rancak buat kerja tu. Menyebabkan orang tu makna urusan muamalah kehidupan manusia tu tengah rancak. Menyebabkan asal tu begitu jadi orang panggil orang abaikan, maknanya mana ambil mudah. Tu. Dengan sebab itu di antara alasan sebab puasa maknanya ihtimamnya ialah hak Salatul Wusta ni kena lebih-lebih lagi makna jaga. As-salawatil khams makna jaga, termasuklah Salatul Wusta. Makna Salatul Wusta ni min babil aula, makna lebih-lebih lagi. Kerana dia ada suatu makna yang lebih. Dan makna qanitin sakitina, yakni diam. Baca atau baca kunut oleh qanitin, makna hal keadaan makna bawaqumu lillahi qanitin, makna baca kunut. Ada tafsir lagi tu. Dan sakitina makna diam. Ada juga tafsir makna qanitin makna ikhlas, ada juga tu. Makna putus, qanitin. Putus makna diam jangan bergerak-geri, makna zahir dan juga batin tu. Itu daripada tafsir makna sebenarnya. Tapi kalau kita buka tafsir itu masih ada lagi lah makna huraian dia. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada firman Allah Ta'ala, wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang masuk akan Masjidil Haram atau Kaabah kana amina, daripada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan. Itu maknanya sesungguhnya bangunan yang mula-mula dibina di atas muka bumi, itulah panggil di Bakkah. Bakkah itu satu lorah daripada Makkah. Jadi Bakkah maknanya di Mekah. Itulah maknanya Kaabah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, maka dan barang siapa yang masuk akan dia adalah dia tu aminan, aman daripada gabria. Tu.
Dan barang siapa masuk di dalamnya, yakni dalam haram atau di dalam Kaabah, adalah ia, kerana haram itu itlaq dia tu ada 3 makna, Masjidil Haram, Kaabah dan tanah haram. Tu. Atau di dalam Kaabah adalah ia daripada orang yang aman. Adakah ia aman daripada api neraka atau daripada curi dan daripada dirampas? Itu soalan lagi tu. Dan dijawabnya, maka bahawasanya ayat yang syarifah itu melengkapi daripada segala yang tersebut. Kena berlaku, masuk berlaku. Aman daripada segala perkara, kena curi, kena rapah, daripada api neraka, tu. Dan daripada rampas, masuk dan yang tersebut, dan kurnia Allah Ta'ala amat luas. Tu. Kurnia Allah Ta'ala amat luas, maksudnya tentang selamat ataupun aman itu maknanya luas. Bukan hak tu saja dah, bukan lebih daripada tu lagi. Su'ilah radhiyallahu an, daripada seorang yang adalah membaca Al-Quran pada pintu-pintu rumah, bukan minta sedekah. Dia minta sedekah, jatuh tu, ada jatuh. Maknanya tentang seorang adalah membaca Quran pada pintu-pintu rumah. Dia pergi ke rumah-rumah orang, mana muka pintu minta sedekah. Dan pada pekan, mana di pasar-pasar, di pekan-pekan dia pergi, daripada kubur ada juga, dan ambil akan dia buat pencarian, mana dengan dia, maksudnya sumber sumber pendapatan, tu. Jadi dia jadikan dia membaca Quran itu sebagai punca pendapatan rezeki dia, Jadi adakah yang demikian itu haram atau makruh? Kerana menegah pada hadis, dia tanya mana dia kata mana haram ke atau makruh, kerana ada tegah di dalam hadis, iaitu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca kamu akan Quran dan jangan kamu makan dengan dia, dengan Quran. Makan dengan Quran itu mana hasil daripada baca Quran tu. Tu. Maknanya mukabalah dengan baca Quran itu makna habuan ataupun pemberi orang tu. Jangan makan dengan dia. Ada lafaz hadis lagi tu. Dan apa perceraian antaranya? Apa beza dia dengan hak tadi? Maksudnya orang yang dia panggil baca Quran, dia minta sedekah dengan orang panggil larangan Nabi saat ni dalam hadis ni. Dan antara sebut apa perceraian, apa beza, apa perbezaan antaranya antara hak larangan Nabi. Nabi kata jangan kamu makan dengan dia. Dan antara sebut di dalam riwayat yang lain sabda Nabi bahawasanya yang terlebih sebenarnya barang yang kamu ambil atasnya barang yang tu upahan kitabullah Ta'ala. Lagu tu pula. Jadi kalau kita tengok di sini macam ada tanakuk dah, bercanggah dah. Jangan kamu makan dengan dia. Mana baca Quran tu maknanya untuk jadikan sumber pendapat. Jangan. Lepas tu pula sini hadis yang lain pula Nabi kata upah yang maknanya barang yang kamu ambil upah yang terlebih sebenar pada mengambil upah tu ialah kitabullah. Maknanya Al-Quran. Dan sabdanya pula, barang siapa memakai dengan Quran datang ia pada hari kiamat dan mukanya tulis tiada dagingnya. Itu muafakah dengan yang pertama saat ni lah. Maksudnya tak boleh. Jadi apa tu murah? Ada beza ke? Boleh jamak ke tidak? Jadi ini dia panggil rupa, dia panggil tanakud. Tu apabila boleh dijamak, dipanggil mukhtalaful hadis. Tu mukhtalaful hadis. Mana pada zahirnya orang panggil apa? Ada ta'arud, tapi sebenarnya tidak. Tu. Kerana kenyataan Nabi ini adalah dari sisi yang berbeza. Tu. Dari sisi yang berbeza, maksudnya boleh, tak boleh. Itu tanakuknya. Tapi sebenarnya boleh itu dari satu sisi, tak boleh dari satu sisi yang lain. Maka itu dia panggil boleh dijamak. Kita tengok. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya membaca Quran pada jalan-jalan itu makruh tanzih. Makruh tanzih, makruh lah. Makruh tanzih. Kalau makruh tahrim tu makna haram, makna berdosa. Ni makruh tanzih. Jadi hukum dia makruh tanzih. Mana makruh? Hukumnya makruh. Kerana apa? Ilah dianya mana? Bukan kait dengan meminta-minta tu dah. Kerana ghalib padanya najisnya. Pada tempatnya, pada najisnya. Makna jalan-jalan pada tempatnya. Tempat dia baca Quran tu. Itu ilah makruhnya. Ilah pada makruh.
kerana ghalib padanya makna najis, duk pergi baca Quran tempat najis, tempat hok ghalibnya, hok kebiasaannya ada najis. Satu itu illah makruh, atau adalah maknanya ada dua illah di sini. Illah ta'akuliyah dia, yang pertama kerana ghalibnya tempat najis, jalan-jalan ni. Yang kedua apa makruh, atau adalah yang demikian itu melalaikan dengan banyak orang yang lalu lalang berjalan. Jadi kita duk baca Quran, orang tak, dia maknanya bila baca Quran kita kena istima', mana kena diam, kena istima'. Memuliakan dia, menghormati dia. Jadi dengan sebab orang duk lalu lalang itu makna melalaikan dia. Orang yang membaca baik ataupun orang yang mendengar pun makna dia tidak akan beri perhatian. Tu. Jadi seolah-olah makna tidak jadi dimuliakan dia. Maka dengan sebab itu makna makruh. Dan adapun sabdanya, tu qadar makna hukum semata-mata tu maknanya baca di jalan-jalan makna hukumnya makruh. Dan adapun sabdanya bahawasanya yang sebenar barang yang kamu ambil atasnya upahan itu kitabullah, kita tanggungkan atas menyeru hajat kepadanya demikian itu. Menyeru hajat makna terdesak dengan keperluan hidup. Terdesak dengan hajat makna sangat berhajat. Tu. Bila sangat berhajat maka molek kalau ambil upah gak baca Quran. Tu. Itu makna ihtimalnya begitu. Tanggung di atas sangat berhajat, menyeru hajat. Kepada belajar dan umpamanya. Kepada yang demikian itu kepada belajar dan umpamanya. Misalnya mana ambil upah makna belajar. Seperti sekarang lah kita kata Dan sebab itulah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Ahya Ahkam dia juga mengangkat isu mengambil upah mengajar, bukan mengajar Quran, baca Quran saja bukan mengajar ilmu Islam ini. Tu ulama-ulama mutaqaddimin mana dulu mana tidak boleh. Tapi akhirnya ulama-ulama membenarkan, bahkan sampai kata ulama mana lazim dah, mesti dah, kalau tidak akan jadi terabailah segala orang panggil kefarduan dan juga perkara yang wajib dalam agama. Tu maksudnya kerana kehidupan kita zaman sekarang ni begini. Tu. Jadi kalau kita ikut hukum mutaqaddimin makna tak boleh lah. Tu. Tapi akhirnya maknanya ulama-ulama makna hak kemudian tu maknanya membolehkan. Tu. Sebab orang panggil terdesak dengan makna kehidupan. Maknanya zaman kita sekarang. Jadi maknanya terdesak, makna menyeru hajat. Menyeru hajat tu makna terdesak dengan keperluan kepada belajar. Menyeru keperluan, makna menyeru hajat keperluan kepada belajar. Jadi kalau tidak, mana tak ada orang yang mengajar dengan secara sukarela dan upamanya, maka maknanya boleh. Dan adapun khabar hadis, baca oleh kamu Quran dan jangan kamu makan dengan dia, mula-mula saat ni, itu bagi orang yang dibuat akan pencarian dengan dia, betul-betul buat mata pencarian. Mana tak boleh. Tu. Yang maksudnya makna betul-betul buat sebagai satu sumber pendapatan. Tu. Tu kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Jadi tanggung di atas makna tu. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang sudah hafaz Quran atau setengah daripadanya Quran atau suku daripadanya Quran, kemudian lupa ia daripada Quran, masalah hafazan Quran. Kemudian daripada balighnya, setelah dia tu balik dah. Jadi adakah haram atasnya? Haram ke tak dia tu lupa hafazan Quran dia tu? Tu. Atau tiada haram, atau wajib ke atasnya ia usaha pada menghafazkan yang sudah lupa. Itu ataupun wajib ke tak? Dia ni maknanya kena hafaz semula. Atau tiada, ataupun tidak wajib. Atau adakah apabila adalah dapat ia baca dengan melihat pada mushaf, memadalah, atau tiada memada, atau jika kita wajib ia usaha menghafazkan, maka payuh atas mereka itu kerana tiap-tiap dihafaz daripada Quran ni ia tinggal sedikit masanya lupa pula. Maka jika kita wajib ia duduk menhafazkan dia adalah diunzurkan dia pergi usahakan nafkah dirinya dan ayalnya orang bawah tanggungnya dia, diunzurkan dia. Maksudnya oleh kerana masyghul dia kerana nak mencari nafkah, berusaha mencari rezeki untuk menyara, maka diunzurkan dia. Adakah begitu? Itu persoalan yang dilontarkan. Atau duduk masyghul menuntut ilmu, diunzurkan dengan sebab dia tu masyghul dengan menuntut ilmu, maka diunzurkan dia daripada hafaz Quran dia telah hafaz ni. Ataupun tiada. Jadi makna isu dia ialah hafazan Quran.
Hafalan ke mana yang telah dihafal. Hok tidak hafal lagi tak ada gapo dah. Itu makna di antara risiko ni. Risiko yang setengah-setengah orang tu dia tak berapa berani nak hafal Quran ni. Takut jadi kelupa ni. Jadi sebab itulah bagi guru-guru mana hafazan Quran ni dia maknanya dia kena rayak juga selain mana hal ini isu ini selain duduk motivasi mereka dengan kelebihan-kelebihan mana hafazan Quran tu memanglah orang panggil orang yang hafaz Quran dalam dada ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kelebihan dia ni. Tapi perlu juga diberi perhatian kepada risiko bahaya seandainya mereka mengabaikan supaya nak orang panggil nak jaga mereka, nak tanah sikap mereka tu bersungguh-sungguh nak jaga ni. Dia hafal, kalau kita kata hafal ni untuk nak ingat ayat Quran tu mudah. Nak jaga tu yang payahnya ni. Nak jaga, nak mengekalkan ingatan itu sebab banyak. Kita hafal satu surah tak apa ni. Tak bertukar dah. Tapi bila kita hafal banyak dia akan nak jadi. Menjadi orang panggil jadi ikhtilaf, jadi anduk capun, jadi payahlah. Jadi madan kehidupan manusia ini masa dia menghafal Quran itu tak apa dia belajar. Kemudian apabila dia tu dah orang panggil selesai hafaz Quran, maka dia kesibukan dia dengan muamalah dia, urusan kehidupan dia itu tu menyebabkan jadi tala. Tapi walau macam mana sekiranya sewajarnya sepatutnya lah mana orang yang telah menhafaz Quran tu memang dia tu dia kena disiplinkan diri dia ni. Maknanya 2 jam sehari paling tidak tu. Maksud dia kena tumpu betul-betul, dia kena berderah, dia kena jaga. Kalau tidak maknanya itu akan mengundang orang panggil makna mudarat lah, bahayalah. Kerana di sana dia ada ancaman makna dosa. Itulah persoalan yang dikemukakan. Jadi kata muallif kita rahimahullah taala maka dijawabnya radhiyallahu anhu dengan bahawasanya haram atasnya meninggalkan membaca hingga lupa. Kerana disebut pada hadis, dilentankan daku segala dosa umatku, maka tiada aku lihat akan dosa yang terlebih besar daripada satu surat daripada Quran ataupun satu ayat yang didatangkan dia seorang laki-laki. Maksud didatangkan ni makna dia hafal tu. Dia sudah menghafaz ayat itu kemudian ia lupa akan satu ayat saat ni mana aku tidak tengok satu dosa yang lebih besar daripada satu dosa yang mana seorang laki-laki itu telah menhafaz mana satu ayat daripada ayat Quran kemudian dia lupa akan dia. Dan pada satu khabar itu sudah cukup dah sebagai satu inzar atau wa'id daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni tidak ambil mudah lah. Begitu zaman kita sekarang ni ibu bapa gemar menghantar anak kepada pusat-pusat tahfiz itu molek mana comel tapi barang diingat juga, dia kena tahu juga risiko-risikonya, masalah-masalahnya jangan tengok orang panggil bahagia, orang panggil lebih tu semata-mata dia tiap-tiap sebenarnya kaedah dia memang pun sudah menjadi lumrah ataupun makna kaedah tiap-tiap benda yang lebih, yang tinggi, yang mulia itu risiko dia pun juga jadi besar. Kalau seorang ulama yang melakukan dosa kecil, maka tidak dianggap lagi sebagai dosa kecil. Itu adalah dosa besar. Tapi kalau orang awam yang melakukan dosa kecil, makna dia dosa kecil. Tu. Maknanya, menjadi orang alim itu satu kelebihan yang tiada taranya. Tetapi kesilapan yang dilakukan orang alim itu mengundang orang panggil kemurkaan dan juga maknanya geruh yang sangat besar. Samalah. Mana tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masa-masa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bulan Ramadan lebih baik daripada bulan lain, mana hari raya, itu masa-masa Jadi bila kita buat amal kebaikan di dalam masa-masa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jawab dia kita akan dapat ganda pahala yang sangat banyak. Macam mana pula kalau kita buat dosa? Masjid ialah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana khairul biqa' al-masajid. Nabi kata mana sebaik-baik tempat atas muka bumi ialah masjid. Maka semaya dalam masjid, baca Quran dalam masjid, mana berzikir dalam masjid, duduk saja-saja dengan i'tikaf pun mana pun tu dapat kelebihan dah, dapat fadilat dah. Maka apapun amal yang kita buat dalam masjid adalah lebih mahal harganya berbanding dengan amalan yang sama yang kita buat bukan di masjid. Tetapi kena ingat bila kita buat maksiat lagi mana? Buat maksiat dalam masjid, buat dosa dalam masjid.
Jawab dia berganda-ganda juga. Nah, dan sebab itulah tok guru kita zaman dulu tidak ada kecenderungan mendirikan masjid-masjid. Buat kau dia wak balasoh, wak surga. Nah, hingga kalau anak kecil dulu maknanya di Mukim Larok ni dia bukan masjid, mana surga, semaya jemaah. Masjid An-Nasyitin sekarang itu mana surga dulu. Orang tak panggil masjid ni. Hanya bagi ke dia ni baru pakat tukar status mana masjid, dia orang pun buat masjid-masjid. Nah, sebab tok guru kita dulu dia mendahulukan takut berbanding dengan harap. Nah, maknanya ditakdimkan babil khauf daripada babil raja. Nah, buat masjid tu babul raja dapat pahalanya banyak. Nah, tetapi masjid ada patah lagi dia sebab kehormatan dia, maka ada benda-benda yang boleh kita buat di tempat lain tapi di tempat yang mulia tu tak boleh buat. Jadi tok guru dulu dia kerana macam Nabi lah peringkat mula-mula fi sadril Islam. Nabi lari pergi kubur. Bapa Nabi royaklah mana bekilah perangai orang jahiliah. Tak boleh nak beki lagi lah mana nak beki perangai ni dia ambil masa. Sedangkan ada keutamaan pada masa tu. Jadi Nabi tutup lubang, tak boleh pergi kubur dulu. Tu. Tapi bila dah Nabi tarbiyah, Nabi dah hajar, sahabat-sahabat akhirnya Nabi kata, dulu aku lari, sekarang ziarah lah. Kerana manfaat dia tu sangat besar. Jadi maknanya, masjid ni mana tok guru dulu dia tak buat masjid, dia bimbang, dia takut. Sebab mana manusia jahil tu, mana orang tu, mana ramai yang jahil. Tak tahu. Jadi nak ajar, nak tarbiyah orang tentang adab masjid ni mana tak ada lagi. Jadi dengan sebab itu mereka meninggalkan orang panggil, melupakan, mengabaikan orang panggil fadail, makna fadilat yang sangat besar daripada masjid. Kerana bimbang takut tebunlah manusia kerana manusia jahil. Tapi bila dah manusia dah zaman kita sekarang dah gerti belaka, dah ramai dia gerti maka kembali kepada kita tu mengambil peluang atau kesempatan dengan segala makna kelebihan yang Allah Taala beri kepada kita tu. Dia supaya kita kata macam sekarang orang buat akad nikah di masjid, pada dasarnya makna molek Bahkan dalam tajzibu atau fil hadis itu ada hadis. Maksudnya ada dianjurkan. Maksudnya buat akad nikah tu masjid. Tetapi kita kena faham pula mana suasana, situasi, realiti manusianya lagu mana. Kena ambil kira apa yang berlaku, benda yang sudah berlaku dah. Tengok suasananya macam mana. Molek dah buat akad nikah di masjid, mana molek. Sebab pada dasarnya, prinsip dasarnya melakukan amal kebaikan apapun di tempat yang dimuliakan, maka itu adalah lebih baik daripada tempat yang lain, khususnya masjid. Tapi bagaimana orang-orang yang hadir dalam majlis akad nikah? Nikah ni maknanya dia ada majlis-majlis, ada majlis akad nikah, ada majlis walimah, ada majlis apa nama tu, kalau orang resepsi, makna macam-macam lah tu maknanya majlis. Bila kita sebut kata majlis menikah, dia majlis apa? Majlis seronok, suka, majlis kesukaan. Kalau majlis orang mati, menawak orang tu makna benda kesedihan Jadi sebut apa saja, be'wah ke akad nikah, makna majlis suka, seronok. Tu. Jadi yang hadir ke masjid untuk majlis akad nikah ini daripada semua ahli keluarga. Kalau tidak musim PKP semua naik belakang. Yang perempuan, yang kanak-kanak. Biasa saja kanak-kanak tu duduk berunggal. Sedaplah masjid. Berunggal lapangi atas kapet begitu. Kita pun nak menunggingnya. Kita ketua pun berasa nak buat gimnastik atas masjid tu. Sebab dia lapangi begitu atas kapet Oh, budak-budak kat sedaplah dia berunggal begitu jadi begitu berlaku hingar-bingar dalam masjid itu tidak layak. Bahkan pernah berlaku ni, ada dicerita oleh sahabat ana mana seorang tu imam Jadi ada kalangan muslimat dia hadir semaya zuhur dia selepas semaya zuhur majlis akad nikah. Ya hadir awal lah tak masuk waktu lagi siapa dah. Jadi masjid itu dia ada bangunan suku pula Jadi dia duduk situlah. Jadi bila dah azan, kemudian semaya sunat, mana iqamah, muslimat tempat tu nak mari semaya jemaah yang mari lewat, maknanya dia terserempak dengan kumpulan maknanya keluarga yang agak panggil menyertai mana majlis akad nikah selepas daripada semaya zuhur Jadi muslimat tu dia ajaklah muslimat tu apa tak mari kita semaya iqamah dah. Jadi mereka menjaman uzur, ada beberapa orang muslimat tu kata uzur uzur Bila dah selesai semaya bergapo tiba-tiba hok kata uzur saat ni cokoh atas masjid belaka. Tu.
Masuk naik atas masjid. Nak rayaknya ni akad nikah dalam masjid tu pada dasarnya makna molek ni. Tapi apabila berlaku perkara-perkara yang tak molek, jadi duduk campur aduk dengan tak molek, maka benda tu jadi tak molek dah. Maksudnya kena jagalah benda lagi tu ni. Kena jaga. Maksud imam kena main peran, kena rayak, kena beri penjelasan ni. Moleklah memang mana akad nikah di masjid tu molek ni. Tapi kita kena jaga ni masjid ni bukan supaya rumah, supaya tempat lain. Tu. Jadi kerana nak jaga saat ni patah lagi orang tak boleh. Jadi samalah isu ini maksudnya ialah orang yang menghafaz Quran ini makna satu kelebihan yang sangat besar. Tetapi risiko dia kalau dia tu lupa daripada hafazan dia itu membawa padah lah. Sebabnya ni ada hadis Nabi sebut supaya saat ni bahawasanya ni tak ada dosa yang terlebih besar yang dibentang itu aku lihat maknanya orang yang telah mendatangkan dia dengan satu ayat Quran kemudian dia lupa. Tu. Jadi menghasilkan yakni menuntut ilmu fardu maka dijawabkan bahasanya haram, maka tiada aku lihat akan dosa yang terlebih besar daripada satu surah daripada Quran atau satu ayat yang didatangkan dia seorang laki-laki, makna yang dihafaz oleh seorang laki-laki, kemudian ia laki-laki saat ni lupa akan dia. Tu. Dan pada satu khabar, barang siapa membaca Quran kemudian ia lupa akan dia, ia seorang saat itu makna yang hafal Quran lupa akan dia ke Quran, berjumpa Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ajzam itu salah satu daripada tafsirnya ialah penyakit juzam, itulah penyakit kusta. Dia ada dua tafsir. Adih kullu amrin tibalin itu fahuwa ajzam. Ada dua tafsir kepada makna ajzam. Salah satu daripadanya ialah makna penyakit kusta, allati zahabat al-anamilu. Itu makna yang hilang luruhlah oleh segala hujung-hujung jari. Anamil hujung jari. Kalau orang penyakit kusta ni dia ada hospital khusus ni. Ya maknanya Nabi kata firra minal majzum firaraka minal asadi. Itu juga masuk dalam mukhtalaful hadis. Mungkin lagi makna mafhum daripada suruh lari tu dia berjakit. Pas Nabi kata mantuk hadis la adwa tak ada berjakit. Situ berlaku tanakud. Tapi itu sebenarnya ialah makna mafhum hadis yang mana firra dengan mantuk hadis mana la adwa itu sebenarnya tidak bertanakuk pun. Kerana makna dua itu adalah daripada sisi yang berbeza. Tu. Jadi maknanya maknanya berdosa lupa akan sekira-kira membaca khabar. Dan pada satu khabar barang siapa membaca Quran kemudian ia lupakan dia berjumpa Allah Ta'ala pada hari kiamat ajzam. Jadi mafhum daripada ajzam makna bahaya tak molek maksudnya mana-mana benda tu maknanya mana tidak baik, mana ajzam maknanya kalau dalam hadis sana mana tidak ada keberkatan, mana tidak ada kebaikan. Tu. Jadi merujuk kepada perkara yang tidak baik. Merwayatkan keduanya dua hadis ni. Yang pertamanya Nabi kata tidak aku tengok mana satu dosa yang lebih besar. Saat ni dan yang keduanya hak ni ajzam ni oleh Abu Daud, maka wajiblah tafriqnya, wajiblah atasnya atas orang yang menghafazkan ia menghasilkan, yakni duduk menghafazkan dia barang yang lupanya. Wajib dia kena oleh hafaz semula. Atas sekira-kira kuasanya, qaid dengan hak tu makna hingga sikit. Atas sekira-kira kuasanya. Jadi bila dia telah terlupa wajib. Mana wajib mana berdosa lah kalau duduk kekal begitu. Wajib dia kena hafaz semula sekira-kira kuasanya. Apa sekira-kira kuasanya? Kerana kehidupan manusia dengan perjalanan kehidupan manusia itu kadang-kadang menyebabkan seorang itu maknanya hafaz. Hak masa belajar tu dia lain. Itulah. Masa belajar tu makna pelajar dia tidak ada tanggungjawab apa-apa lagi. Apabila seorang itu dah keluar daripada mana tempat belajar itu, makna dia dah terlibat dengan orang panggil dia ada keluarga, dia terlibat dengan masyarakat. Tu. Maka perkara-perkara itu menyebabkan makna masa untuk itu makna jadi tak berapa banyak mana orang panggil makna komitmen dia dengan kehidupan dia, rutin harian dia yang tak dapat tidur. Jadi dia kena usaha juga hafaz semula sekira-kira kuasanya. Tu. Hingga didapatnya semula mana ayat yang dia lupa tu. Maka tiada memadai dapat dibacanya dengan melihat di dalam mushaf sekalipun. Tak apa, aku boleh baca tengok dalam mushaf. Tak memadai, tak cukup pada melepaskan tuntut wajib sana.
Maka jika lemah ia daripada suatu, maka tiada diberatkan lebih daripada kuasanya. Qadar kemampuan dia. Tu. Maka itu satu perkara yang tak boleh nak ditetapkan setara mana. Tu. Tengoklah. Tu. Itu di antara seorang hamba itu dengan Allah, dia panggil yudayyanu. Yudayyanu makna diserahkan agama kepadanya. Macam kita kata tak larat, tak boleh dah. Macam kita kata puasa 2 bulan berturut-turut. Payah juga mana kita orang bila dah terjebak begitu, dah terlanjur begitu jadi duduk duduk tak boleh, duduk kata tak boleh, tak buat lagi mana puasa 2 bulan berturut-turut sama ada kerana zihar ke ataupun jimat siang hari bulan Ramadan. Buat dulu buat setakat-setakat boleh buat dulu. Jadi maknanya kita boleh saja, mudah saja melepaskan tak boleh kita ni tak mana dengan kita ni duk uzur. Tu kita tak ada buat lagi. Tera dulu, cuba dulu sekadar kemampuan. Tu. Jadi kalau memang tak boleh sungguh-sungguh tak ada apa tu makna Tuhan tahulah. Biar kita bukti, makna kita tunjuk makna kepada Allah Taala. Benar sidik cita hati kita pasal memang kita ni tidak mampu. Jadi kalau dah tak mampu sungguh lemah daripada suatu, maka tiada diberatkan lebih daripada kuasanya. Dan hendaklah dikerjakan barang sebolehnya. Seboleh-boleh dia kena usaha. Maka diuzurkan meninggalkan daripada duduk menghafaz zaman masyghul, menghasilkan barang yang tiada dapat tiada daripada kehidupannya dengan dia. Seperti maknanya bab masalah rezeki dan menuntut ilmu yang fardu ain. Tu. Jadi dia terpaksa kena mana wajib. Mana sudah orang panggil tertakyin dah di atas dia kena belajar ilmu fardu ain ni. Jadi kalaulah mana kerana masyghul dengan ilmu fardu ain menyebabkan dia tak ada, maknanya dia tak ada, maknanya orang panggil nak jadi sempurna, orang panggil hafazan dia itu. Dia hafaz dah tapi tak ada penuh. Hok dia tertinggal tu. Maka sekadar sekira-kira tiada dapat dihimpunkan kedua, yakni duduk menghafazkan dia Quran yang dilupai dan mencari kehidupannya. Tengoklah tu. Jadi seseorang itu dia tahulah setara mana keadaan diri dia. Atau menuntut ilmu yang fardu ain, masyhur dengan menuntut ilmu fardu ain, maka jika boleh ialah yang dituntutnya. Jadi kalau orang panggil tala benda yang fardu ain tak dapat tidak, maka itu diuzurkan. Tu. Jadi sekiranya seorang itu makna dia bersungguh-sungguhlah kena dekat. Dia usahakan satu cara, satu kaedah. Cari satu kaedah yang membolehkan dia tu boleh hafaz semula, boleh ambil semula. Mana apa yang telah tercicir itu. Su'ila radhiyallahu an daripada membaca Fatihah. Kemudian daripada doa, lepas pada doa Al-Fatihah, adakah sunnah atau tiada? Dan kebanyakan manusia apabila sudah membaca doa berkata ya Al-Fatihah ila hadratin Nabi atau al-fulan, mana ila hadratin Nabi atau ila hadratin al-fulan, itu ataflah ila al-fulan, al-ghaib yang tiada dah, yang sudah mati kau yang ghaib. Adakah yang demikian itu sunat atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya membaca Fatihah mengiringi semaya itu 5 waktu itu baginya asal. Pada sunatnya kita baca doa lepas daripada semaya itu ada asal. Pada sunatnya, yakni pada hadis ada asal, maknanya ada hadis. Dan makna padanya zahir. Makna baca doa lepas daripada semaya itu makna zahir, tak payah hurailah. Sebab adalah banyak fadilatnya yang membaca dia akan doa pada kelakuan yang tersebut itu. Mana baca selepas daripada semaya. Maka tiada mengapa membaca dengan doa, tetapi sunat pula dikerjakan dia. Jadi waktu baca doa, baca doa. Tadi soalan dia tu makna baca Al-Fatihah. Misalnya dia kata maknanya asal sunat yakni pada hadis dan makna padanya zahir sebab adalah banyak fadilatnya yang membacakan dia. Ini membaca Fatihah mengiringi semaya, baca Fatihah betul dah. Membaca Fatihah mengiringi semaya bukan doa sat ni, ana sebut doa sat ni. Membaca Fatihah lepas pada semaya 5 waktu. Tu ada asal dia. Al-Fatihah lepas daripada semaya itu kita baca Fatihah tu sama ada kata Al-Fatihah kau tak kata Al-Fatihah tapi baca Al-Fatihah tu
ada asal dia pada sunnah. Yang ni pada hadis. Yang makna dianya, makna pada apa makna baca Fatihah lepas daripada sembahyang. Itu makna zahir. Zahir itu makna benda yang sangat maklum, bahasanya fadilat dia tu banyak. Yang membaca akan dia akan Fatihah pada kelakuan yang tersebut itu. Kelakuan yang tersebut itu makna selepas daripada semaya. Maka tiada mengapa membaca dengan dia, dengan Al-Fatihah. Tetapi sunat bahkan tu bahkan sunat pula dikerjakan dia makna membaca Fatihah ni selepas daripada semaya. Nah, ada makna sebelum daripada doa ataupun selepas daripada doa tak ada masalah. Kemudian berdoa pula, jadi 2 kali berdoa ke panggil. Tu. Dia sebabnya apa berdoa 2 kali tu? Kerana ambil adab. Maksudnya kita berdoa, kemudian berdoa minta Allah Taala kabulkan hajat kita. Kemudian baca Fatihah. Kemudian berdoa yang kedua tu pula ialah minta Allah Taala kabulkan doa kita saat ni. Begitu. Itu ada dalam kitab Minhajul Abidin. Mana Nabi Ibrahim AS mana berdoa, dia berdoa, dia berdoa dengan Allah, kepada Allah Taala minta sesuatu hajat. Lepas tu dia berdoa pula supaya taqabbal doa, makna supaya Allah Taala terima doa kita. Jadi kalau Allah Taala tak terima doa kita, makna hak benda diminta dia doa pun tak terima jugalah. Jadi kadang-kadang kita ni tak perasan makna-makna yang halus. Kita ni minta dengan Allah Taala, minta hajat kita. Hak kita berdoa saat ni tu Tuhan terima ke tak terima. Dia kena minta pula supaya Allah Taala terima doa kita saat ni. Begitulah makna adab Nabi Ibrahim AS. Maka begitulah makna di antara ambil dan benda tu makna tak ada masalah. Pun kita berdoa acak kali, tak usah kata 2 kali 3 kali berdoa banyak. Maknanya kita dianjurkan supaya banyak berdoa. Pas kita nak fasalkan dia dengan Al-Fatihah pun tak ada masalah. Tu. Kalau duduk lepas doa yang kedua Al-Fatihah pula baca tak ada gapo. Kerana pada dasarnya benda tu makna disuruh memperbanyakkan doa. Tidak timbullah 2 kali ke sekali ke. Dia isu makna berdoa tu makna satunya berdoa lepas pada semaya berdoa. Mana baca Fatihah saat ni. Kemudian berdoa ramai-ramai. Dia banyaklah isu situ berdoa ramai-ramai Lepas tu berdoa sekali, doa 2 kali. Ada juga isu situ. Tu. Jadi kita sekarang ni dia banyak dah orang boleh terima, mula-mula orang tak boleh terima. Jadi orang boleh terima dah jadi hok langsung kita hok zaman moden ni mula-mula hok 8 rakaat orang tak terima, tapi sekarang banyak 8 rakaat dah kalau dulu maknanya hok 2 kali berdoa, pakat berdoa sekarang sekali belaka dah. Tu. Jadi sekali makna kau sikitlah orang panggil gitu. Qala far'un. Ini satu fara' disebut pada hadis. Man lam yataghanni bil Quran falaysa minna. Ni orang sedap belajar tarannum sedaplah dia. Dia guna ayat guna hadis ni Kita orang tak ada sorang nak belajar tarannum lagu mana nafas panduk sorang pun tak berapa nak adalah mana nak bertarannum lagu mana Jadi setengah-setengah orangnya pergi tarannum tu rojik tu. Ni berdasar kepada zahir ni nampak falaysa minna ni. Tu. Riwayat Abu Dawud, yakni barang siapa tiada melagukan dengan membaca Quran, maka tiadalah daripada sunnah kami. Dan makna hadis ini bahawasanya Allah Ta'ala sebenarnya telah menggantikan kami daripada ni farak. Ni bukan soalan dia makna jadi hadis ni, makna hadis ni lagu mana? Apa murad falaisa minna dan makna hadis ini bahawasanya Allah Ta'ala sebenarnya telah menggantikan kami daripada menyanyi jahiliyah yang terlebih kebajikan daripada nyanyi jahiliyah. Itu murad dia nya. Murad suruh bertarani tu. Tu. Ya tarani maknanya murad dia nya ialah Allah Ta'ala suruh ganti daripada lagu-lagu jahiliyah tu. Tu. Dan iaitu membaikkan bacaan Quran, yakni menelokkan suaranya dan baca mana tu? Menghazankan. Itu setengah daripada istilah. Itu juga lah tu dengan membaca Quran. Istilah daripada belagu juga lah tu. Maka barang siapa tiada memperbuat akan dia. Mana ya tarannum, mana tarannum lah. Kalau istilah sekarang dipanggil tarannum. Tarannum. Ini tarannum itu maknanya berlagu. Dan maka barang siapa yang tiada memperbuat akan dia. Menelokkan suara dengan menghazankan dengan membaca Quran ni dan tiada redha ia dengan dia, ganti daripada demikian itu nyanyi jahiliyah tu. Tu.
tak redha dengan ganti daripada demikian itu nyanyi jahiliyah, maka tiada ia daripada kami. Tu morak dia nya. Jadi itu makna sabab kepada wurudil hadis. Sabab kedatangan hadis tu ialah dia ginilah ana awak bandingnya contoh dia dia hiburan, dia panggil apa istilah lain, dia panggil hiburan alternatif. Bila kita mengaji ilmu tasawuf sebenarnya hiburan ni ialah ibadat itulah. Ibadatlah hiburannya sebabnya Nabi sendiri pun dia kata ju'ilat qurratu aini fis solah, dijadikan qurratu aini aku dalam semaya. Qurratu aini makna tetap mata hati. Tetap mata hati tu apa dia? Maksudnya terhibur hati. Tu. Itu sebenarnya maksud tetap mata hati, tetap makna terhibur hati. Itu bahasa kita sekarang Kita dulu makna terjemah tetap mata hati. Anak-anak isteri itu makna qurratu ayun, anak bidadari qurratu ain, qurratu ayun. Perkara yang menghiburkan kita. Jadi Nabi kata dijadikan qurratu aini aku, qurratu aini fi shalah. Dijadikan rasa terhibur hati aku ialah dalam semaya. Nabi maknanya kalau dia nak berhibur semayalah. Semaya itulah yang menjadikan dia rasa terhibur. Sebab apa? Sebab semaya-semaya dia munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk berkecak dengan Tuhan. Ianya ialah mahbub Allah Taala tu ialah kekasih. Kita berkecak dengan orang yang kita sayang, kita suka, kita kasih, seronok. Kita baca Quran, kita baca kalamullah. Kalamullah khitab kepada kita, manusia. Tapi apa kita tak rasa seronok, tak rasa enjoy. Sebab Allah Taala bukanlah kekasih sangat pun kepada kita. Tengok orang yang berkasih mana saya dengan saya kau saat ni baru berenggai, mana telefon selalu dah tak puas sejar dua je, tak reti puas, tak reti jemung. Kita dengan Allah Taala apa baca Quran sebentar aja semaya sebab kita tak rasa, tak dapat manis tu, manis ibadat tu. Tu. Jadi nak berhibur, hakikat hiburan itu sebenarnya kita orang Islam ni ialah ibadat tu dah. Ibadat itulah hiburan kepada kita nya. Tapi selama mana kita belum lagi mempunyai kemahiran boleh berhibur, kepandaian boleh berhibur dengan ibadat, kita tak rasa terhibur lah. Kebolehan untuk rasa sedap ibadat ni Tuhan tidak beri secara percuma. Boleh rasa sedap goreng pisang, itu percuma, free of charge. Baby boleh rasa sedap, cuma dia tak kerti nak oyak. Bila dia boleh kecek sikit dia kata dak gitu ya. Makna tu Tuhan beri pada lidah kita satu orang panggil dia pekecap boleh rasa sedap. Hak tu percuma, orang kafir pun boleh. Tapi boleh rasa sedap ibadat, ni bukan percuma, kena mujahadah dulu, kena riadah dulu. Tu. Jadi hiburan yang sebenarnya ialah ibadat itulah kita Islam yang kita tercari-cari tetapi di dalam menangani manusia yang umum, yang awam, maka kita kena fahami realiti mana manusia apa yang terdedah kepada mereka apa yang digemari oleh mereka jadi yang dikatakan hiburan alternatif tu apa dia? Sif, apa dia? Istilah kau nasyid kan? Nasyid tu. Hiburan alternatif. Apa maksud hiburan alternatif? Alternatif maksudnya ganti daripada apa dia? Lagu rock lagu pop Jadi tak apalah tak apalah nak dengar lagu pun dengar lagu-lagu nasyid. Daripada orang-orang mana orang-orang duk dengar lagu rock, lagu pop, maka dengar lagu nasyid. Tu padahal sebenarnya hiburan kita apa dia? Ibadat itulah hiburannya. Tak payah nasyid-nasyid dah sebenarnya Mana baca Quran kita buat ibadat berzikir, kita akan terhibur tu. Tapi kita sendiri pun tidak rasa terhibur. Sebab apa? Sebab tidak ada persiapan untuk dapat menikmati orang panggil kesedapan makna ibadat sana. Itu kerana taksir kita makna kita tak cukup kuat kita bermujahadah. Jadi kita tak dapatlah benda tu kualiti tu jadi nak mengalih perhatian umat daripada duduk dengar lagu rock, lagu pop yang bukan-bukan tu maka dengarlah lagu-lagu nasyid tu. Tapi tak kepah ketua dekat duk asal punya atas lembek pun nak menasyid lagi tu. Begitulah Jadi kita dengar orang muda tak apalah
Dengan kalau tidak nasyid pun tidak apa juga. Mana lagu-lagu pop pun maknanya mana kriteria dia tu maksudnya tidak sampai kepada jadi haram. Maksudnya liriknya, muziknya tidak musyabahah, dia tidak melalai ke. Jadi itu benda yang agak payahlah kita nak putuskan dia sebab dia tidak objektif. Bunyi muzik tu ala ni kalau macam suruna tu Imam Ghazali haram tu. Tapi ramai yang mengatakan makna tidak hatu makna hak tu khilaf lah pula Bunyi yang macam mana yang melalaikan itu sebab setiap orang itu akan berkata dengan perkataan yang berbeza-beza benda tu subjektif. Jadi itu susahlah sikit Cuma orang panggil makna benda yang tak melalaikan, tidak membawa kepada maksiat, ada campuran maksiat. Kerana masjid ni kita tahulah makna kalau orang kafir memanglah dia memang akan ada campuran dengan maksiat tu. Jadi semata-mata kalau kita kata macam bola sepak permainan yang suka bola sepak Jadi maksudnya permainan itu kalau kita nak bahas dari segi zati ataupun al-maqsud bi zatihi, tak ada apa-apa pun. Main bola sepak apa yang harinya? Tak ada hari. Yang jadi hari itu ialah benda-benda aridi. Benda yang aridi itu mana seperti pakai seluar pendek, hak mazhab kita Imam Syafi'i. Dia kalau itu menyebab kepada meninggalkan kefarduan, itu jadi hari itu mana benda yang aridi. Jadi bila kita orang panggil tanya hukum, kita kena sebut orang panggil hak zati dia, mana dia tidak hari pada dasarnya Tetapi orang panggil sifat-sifat yang baru datang itu yang menghiasi orang panggil benda tu boleh jadi menyebabkan jadi haram. Tu. Jadi di sini ayatnya mana Nabi nak suruh ganti ke orang panggil nyanyi jahiliyah itu. Maka ganti dengan mana baca Al-Quran. Mana baca Quran itu mana secara berlagu. Jadi falai samina tu maksudnya kalau tak redha dengan gantikan orang panggil lagu-lagu Quran ini, cara berlagu cara Quran. Tu. Ganti dia pada lagu-lagu jahiliyah. Dia ada beza, ada beza lain lagu-lagu orang panggil orang Arab ni pun lagu Quran dengan lagu tidak Quran itu makna dia berbeza. Tu. Itu murak dia nya. Tu. Murak dengan maksudnya ini dibuat tafrih mana dibuat farak kepada saat inilah isu makna hafazan Quran saat ni. Maka ditarik dia kepada masalah maknanya orang panggil taghni makna bil dengan Quran ni. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyi'ati. Faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd faqala Syekh al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna at-ta'lila bil 'allatil qadihati huwa al-kathir. Jadi kita masih lagi berbicara tentang hadis mu'allal. Hadis mu'allal ni ialah hadis yang pada zahirnya nampak sihat. Hadis yang tak nampak pada zahirnya penyakit jadi hadis mu'allal ni dia ada dua ciri. Yang pertama dia panggil ada illatun khafiyah. Yang kedua ialah qadihah. Jadi illatun khafiyah maknanya illah penyakit yang sening, yang halus. Yang tidak dapat ittila' di atasnya malaikat ahli hifzi wan nakitsakibi wal haziq wal haziq orang yang bijak anda wan nakibis saqibi makna orang nakib makna orang yang menyelidik penganalisa penyelidik yang benar-benar bijak boleh ittila' di atas orang panggil illatin khafiyatin ini. Lagi pula dia qadihah itu mencederakan hadis, mencederakan kesahihan hadis. Itu makna sifat yang dikatakan sebagai hadis mu'allal. Jadi mana mu'allal itu makna illah itu boleh berlaku pada sanad dan juga boleh berlaku pada matan. Itu yang berlaku pada matan sebagaimana hadis Imam Syafi'i hadis menafikan basmalah itu. Itu diiklalkan oleh maknanya al-Imam Syafi'i. Hadis itu makna hadis mu'allal nisbah kepada Imam Syafi'i yang menafikan basmalah itu. Dan memanglah itu sudah maklumlah makna mazhab kita tu bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Wa'lam anna at-ta'lila bil 'allatil qadihah bahawasanya mentaklilkan. Jadi mensabitkan illah dengan illah qadihah itu huwa al-kathir. Itulah yang banyaknya. Wa qad yu'illuna bi zahirin qadah qadfi wal fiski wa irsalir rajah. Kita capur selalu. Wa qad yu'illuna kadang-kadang menyabitkan akan illah hadis oleh mereka itu al-muhaddithun
Maksudnya, maknanya mengatakan hadis itu ada illah. Yu'illunal haditha, maksudnya mengatakan hadis itu hadis mu'allal lah. Bi zahirin qadah, kadang-kadang dengan yang zahir. Qadah maknanya yang mencederakan fi sihhatihi, pada sahnya hadis, husnihi ataupun hasannya hasan hadis. Ni qad yu'illu, qad yu'il, kadang-kadang begitu nih. Asasnya ana sebut dah ni, bahasa bila kita kata hadis mu'allal, maksudnya pada zahirnya tak nampak penyakit tu. Tapi kadang-kadang diiklalkan akan hadis, maksudnya disabitkan hadis tu ialah hadis mu'allal juga dengan illah yang zahir, ada juga. Itu makna kadang-kadang ada juga. Tu. Tapi pada asasnya makna istilah hadis mu'allal tu sendiri ialah hadis yang pada zahir tu nampak sihat, segar segar bugar, tak ada penyakit. Sebenarnya dia ada penyakit yang halus. Tapi kadang-kadang waqad yu'illa bi zahirin qadah. Tu. Sebab tu bila kita baca matan jadi kita belajar syarah dia, kita baca matan, masa kita baca tu kita nampaklah bayangan Jadi maknanya mazahiran yaslamul lakin qad jarra fihi khafiyun qadihum liman daro. Itu asal dia. Itu makna takrif hadis mu'allal. Tapi qad yu'illu bi zahirin qadah. Kadang-kadang ulama-ulama hadis meletakkan hadis itu status dia hadis mu'allal berdasarkan kepada qadah makna yang zahir. Perkara yang mencederakan makna illah yang zahir. Itu qad yu'illu. Kadang-kadang begitu ada. Yang mencederakan pada sihahnya dan yuhun. Wazalika kata az-zahir, makna zahirin qadah ni, zahirin qadah maknanya perkara yang zahir, qadah yang zahir. Tu banyak. Qadah makna qadaha, yang itu makna fi'il madi. Makna zahir yang mencederakan, yang mencalarkan kesahihan hadis. Jadi wazalika demikian itu maknanya zahirun qadih itu atau kita baca qadah makna zahir yang mencederakan hadis itu ka qadhafi lirawi, seperti lemah pada bagi rawi. Lemah bagi rawi lemah tu dia ada pesan nilah sebab orang panggil agama dianah dalam adalah dan juga dabik. Itulah lemah rawi. Wal fisqi, dan juga fisik. Lemah dan juga fisik lahu baginya lirawi. Wal ghaflati, ghaflah makna lalai, ghaflah. Rawi itu makna lalai, ghaflah. Ghaflah wa su'il hifzi, dan jahat hafazan dia. Tu. Wa irsali, hak tu hak syarah tambah dari syarah. Hak matanya wa irsalin, dan juga irsal ayin qita'in. Maksud dengan irsal si mana inqita', ada terputus sanad. Tu. Awin kita iraja wa irsali rajah. Rajah ay ala tisal, maksudnya raja maknanya di atas, mana rawi maknanya terputus, rawi yang rajih di atas ittisal. Tu itu di antara zahirun qadah, misal kepada zahirun qadah atau zahirun qadah wa dengan isim fa'il pun tak apa juga. Zahirun qadih atau zahirun qadah, itu misal-misal dia. Itulah bahagian terakhir kepada hadis mu'allal. Itu ada juga jari-jari ada begitu. Tu. Summa syara'a yubayyinu al-muttariba, kemudian masuklah oleh musannif nak menyatakan akan hadis muttarib yang dibuat dalam tarjumah tu pasangan al-mu'allalu wal muttaribu. Wal muttaribu ni kalau senang-senang kata muttarib tu maksudnya bergoncan. Kalau orang pacuk tie tu makna kita main bola sepak budak-budak dulu maknanya buat tiego maknanya ada hok buat tiego, lepas tu hok lain tu duk main bola sepak tu. Jadi hok duk buat tiego pun jadi tak sabar nak main jugalah, jadi dia pun tanding toho dia kata tak apa dah tu. Jadi akhirnya benda tu bila kena bola kena angin, makna dia akan jadi sengit, makna bergonje. Bila kita duk gonjahan bergonje tak mantap lah. Muttarib mana bergonje, mana sanak bergonje, bergoncan ataupun mata dia bergoncan. Bergonje ni makna anggap dia tak tetap lah. Kalau kita ambil dia berkaitan dengan sikap. Dalam bab sikap mana orang tak ada pendirian, mana bergonje, mana sekali begitu sekali begini. Tu bergonje, jadi tak boleh nak pergi buah dia. Tak ada yang terbagi dia tu ni, sekali begitu sekali begini, sekali nak pergi sekali tak segi. Tu muttarib betul. Orang lagi tu dia panggil muttarib. Jadi hadis ni pun dia ada hadis muttarib. Bila hadis muttarib tak boleh nak pergi lah mana lah. Sebab ittirab
mana pada sanaknya ke, pada mata ke, daripada seorang ataupun daripada satu jemaah. Bukan orang panggil khilaf antara sanak turuk, maknanya maknanya daripada satu orang sekali kata begitu, sekali kata begini. Tu. Jadi maka berlaku ittirab pada matan hadis tu. Atau pada sanak. Ya faqala muttaribun mana? Muttaribun mana? Ada nu lagi sebelah sana. Muttaribun ma fihi rawin yaktalif fasaidan duna tarajjuhin urif. Muttaribun huwa ma fihi, barang yang padanya pada matu oleh satu rawi yang bersalah-salah, fasaidan maka lebih banyak daripada satu rawi, duna tarajjuhin urif, dengan tidak ada tarajjuh yang diketahui akan dia. Maknanya perkataan seorang itu bersalah-salah, sekali biru, sekali hijau, sekali kuning dengan tidak ada tarjih. Kalau ada tarjih tak apa, tidak muttarib lah. Sebab maknanya diraikan akan yang rajih tu, maka ditinggalkan marjuh. Tu huk perkataan dia. Jadi sekarang dengan tidak ada tarjih. Dua-dua perkataan dia tu makna tidak ada tarjih. Jadi kalau ada tarjih mana-mana salah satu, maka tidak lama lagi dia tu muttarib. Tu. Maksudnya maknanya barang yang padanya seorang rawi bersalah-salah ataupun fasaidan, itu maksudnya jamaah. Satu jamaah dalam meriwayatkan hadis, makna lafaz hadis tu maknanya bersalah-salah. Tu. Bersalah lafaz makna sama tu tak bersalah lah. Jadi maknanya bersalah tu makna tu bercanggah. Jadi qala syarihu rahimahullah taala faqala muttaribu ma ay hadithun fihi ay fi dzalikal hadis rawin wahidun. Mana seorang rawi yakhtalif. Bagaimana yakhtalif? Taswir dia bi'an rawahu, dengan bahawa meriwayatkan oleh rawin wahid sani, hu akan dia akan hadis ini marratan ala wajhin, satu kali di atas satu wajah, wa marratan ala wajhin akhara, satu kali yang lain makna di atas wajah yang lain, yukhalifu lahu, yang mana menyalahilah wajhun akhar itu lahu baginya wajah yang pertama saat ni, ala wajahil awwali. Tak serupa tu. Sekali begitu, sekali begini. Sekali boleh, sekali tak boleh. Tu. Sekali orang panggil, mana sekali nak cocok, sekali tak si cocok. Jadi dan mak tak nak kata sini. Jadi muttarib. Jadi tak boleh nak pergi dalam mana lah ni. Jadi orang hidup cara jadi serabut ni. Tak yang kita cakap dah selesai, orang lain selesai dah. Kalau tu kata tak si cocok, tak ada cara dah lah ni. Tak ada lama. Ni sekali nak, sekali tak si ni. Tu. Tu yang ni muttarib. Tu. Fasaidan ataupun kali nak pergi, sekali tak segi lah gitu. Ia berlaku pada seorang, pada diri seorang ataupun jamaah fasaidan. Bagaimana huk fasaidan ini? Fazahabal tu fasaidan tu dia jadi hal kepada sahib halnya yang dia mahzuf. Mana fazahabal adadu mana saidan. Bi an rawahu, dengan bahawa meriwayat oleh rawin wahid, mana rahu akan dia akan hadis. Mana huk saidan ni, kullun min jama'atin, tiap-tiap daripada jemaah tu ala wajhin yukhalifu lil akhar. Maknanya yang menyalahi bagian akhar pula. Kullum, akhar itu makna kullum. Tiap-tiap orang daripada jemaah itu meriwayatkan di atas wajah yang menyalahi. Orang panggil yang menyalahi akan orang yang lain. Lil akhar. Tu. Lakin zalika ikhtilafu, akan tetapi demikian itu ikhtilaf itu masyurutun, yang nak sabitkan hadis muttarib ni. Untuk orang panggil diklasifikasikan dia sebagai hadis muttarib ni, masyurutum bima idza lam yumkin, dengan barang yang tidak mungkinlah al-jam'u oleh nak himpunkan bainahuma, di antara ikhtilafaini tu. Jadi kalau boleh himpun, boleh jamak, maka tidak dinamakan muttarib. Kata masyrutum tu maksud dia ialah pada nak meletakkan tasmiah, untuk nak tasmiahkan hadis tu sebagai hadis muttarib, syarat dia nya tak boleh nak himpun. Kalau boleh himpun, walaupun orang panggil bersalah, tak ada masalah. Dan wabima asyara lahu biqalihi, ataf kepada masyrutum bima. Jadi wabima asyara ataf kepada bima iza lam yumkin al-jam'u.
masyurutun, maka dia masuk dalam jumlah masyurutun, dan disyaratkan dengan barang yang mengisyarat oleh musannif baginya, bagi barang biqauli dengan kata musannif duna tarajjuhin, tidak ada tarajjuh. Dua, yang pertama tak boleh nak himpun, yang kedua tak ada tarjih mana-mana satu perkataan tu. Tu bermaknanya kalau boleh himpun bukan muttarib, ataupun boleh ditarjih mana-mana salah satu daripada dua wajah tu, maka bukan muttarib juga. Tu sebab apa bukan muttarib? Sebab yang diriayahkan makna dimuradkan akan yang rajih. Tu li ba'dil wujuhi ala ba'din, yang ini tidak ada tarajuh bagi setengah wajah di atas wajah yang lain. Urif diketahui, makna urifah diketahui akan dia. Amma idza amkana al-jam'u bainahuma, adapun apabila mungkinlah oleh himpunkan di antara keduanya, bagaimana taswir dia? Bihaitsu yumkinu an yu'abbira al-mutakallim, dengan sekira-kira mungkinlah bolehlah oleh bahawa membuat ibarat oleh orang yang bercakap itu bil alfazi, bil alfazi dengan beberapa lafaz an maknan wahidin, daripada makna yang satu. Tu kata botol, ni kata jebu, hok tulur je sebenarnya. Jadi maknanya falat tiraba, maka tidak ada itirab. Itu tidak itirab. Demo sekali dia mau suruh bawa botol, sekali dia mau suruh bawa jebu. Mana so ni? Bawa dua-dua. Bawa mana bawa belakang ni. Tu. Jadi tak ada orang panggil, tidak dipanggil sebagai itirab lagu tu. Sebab boleh himpun. Himpun dari min haitsul lughawiyah ni. Dari segi bahasa tu maksudnya sebenarnya benda tu lo je. Tu. Wa yata'ayyanu al-masiru ila al-jam'i, maka dan tertakyinlah, tertentulah kembali kepada himpun. Boleh himpun, wajib kena himpun lah. Tertentu. Li'anna al-amala bid-dalilain, kerana beramal dengan dua dalil, aula min ilgha'i ahadihima, kerana beramal dengan dua-dua dalil yang datang itu lebih utama daripada menghampakan salah satu daripada keduanya. Apa sebab kita nak menghampakan salah satu daripada keduanya? Sedangkan dia tu sama kuat. Lainlah salah satunya kuat lebih daripada hak besar lagi. Dua-dua tu ialah sama kuat, maka so boleh-bolehnya kita kena beramal dengan kedua-dua dalil. Maka kena himpunlah, cari jalan untuk himpun. Bila tak boleh nak himpun, barulah pergi kepada perkara yang lain. Wa kadza lagu tulah. Wa kadza kama idza amkana al-jam'u, idza sebagaimana boleh himpun jamak, sebagaimana boleh nak jamak, begitu juga idza rujjiha ba'dul wujuhi, apabila ditarjihkan akan setengah wajah bi ahfaziyatin, dengan ahfaziyah, makna rawi yang satu lagi maknanya lebih ahfaz. Tu. Au aksariyatin, terlebih banyak mulazamatan, terlebih banyak mulazamah lil marwi anhu, daripada guru yang diriwayat daripadanya. Marwi anhu tu makna guru. Kalau marwi makna hadis. Kalau marwi makna hadis, kalau marwi anhu makna guru, betul? Orang yang diriwayat daripadanya. Mulazamah, maknanya mulazamah ni lama bersama mondok dengan tok guru tu. Siapa dia lebih lama? Misalnya mana dua-dua orang tu mana ambil daripada seorang mana guru. Hak ni duduk sebulan dengan tok guru ni, hak ni duduk 2 minggu je. Tu. Jadi meneh duduk sebulan lah. Satu lagi aksar, ini ada dua, satunya adadan. Ya adadan dan juga mulazamatan. Adadan orang yang lebih banyak meriwayatkan hadis. Ataupun lebih banyak mulazamah. Mulazamah ni makna duduk sekali dengan guru tu. Lil marwi anhu au ghairihima, ataupun lain daripada keduanya. Daripada keduanya ahfaziyah al-aksariyah tu duanya. Ataupun lain daripada keduanya ahfaziyah dan juga aksariyah min apa dia? Ghairihima, bayan kepada ghairihima min wujuhi tarjih, daripada wajah-wajah tarjih ni banyak. Wajah tarjih tu ada disebut itu mana lebih daripada 30 wajah-wajah tarjih. Wal hukmu lirrajih. Jadi bermula hukumnya ialah bagi rajih lah. Tu. Lal marjuh, tidak bagi marjuh. Wa huwa ay muttaribu ni. Ay hukmuhu. Hukum hadis muttarib apa dia? Annahu, bahawasanya muttarib ini, hadis muttarib mu'dzinun bid'fi matturib fihi. Memberi ketahui, makna mu'limun, mu'zinun makna memberi ketahui dengan dhaifnya bare ay as-sanadi aw as-sanad wal matni. Bare yakni sanad atau dan juga matan allazi utturib, yang diitirabkan padanya pada ma tu, yakni sanad ataupun matan.
lish isy'arihi bi adami dabti rawihi, kerana memberi ketahuinya muttarib ini, kerana memberi ketahui muttarib ini bi adami dabti rawihi, dengan ketiada dabit balas mana pun rawinya arwatihi, ataupun rawi-rawinya. Ruwati itu kembali kepada fasaidan, mana jamaah. Faqaluhu min isnadin wa matnin fajtanib. Min isnadin ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab.